经祷告。 Tuhan, ini diri kami di hadapan-Mu saat ini. 主啊，这个时刻我们在你面前， Hal apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami? 我们盼望你有这些东西要告诉我们， Apa yang Engkau ingin perlihatkan tentang diri kami? 你要愿意看到我们的智力， Apa yang Engkau ingin perlihatkan kepada kami tentang diri-Mu? 你要我们怎么样的如何看待你自己， Tolong kami untuk kami bisa tahu. 帮助我们，让我们可以晓得， Ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami, Tuhan. 在你手中我们交托我们自己， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 只有奉我主耶稣圣名祷告，阿门。 Shalom Bapak Ibu dan Saudara. 弟兄姐妹平安。 Bagi kita yang saat ini hadir, yang biasanya setiap minggu hadir di tempat ini, berapa minggu kita belajar tentang kisah jemaat di Filipi. 然后我们这几个主日以来，我们研究的就是在腓立比的教会的情况。 Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan gaya hidup orang Kristen. 今天我们要继续的就是我们基督徒生活的样式。 Bapak Ibu dan Saudara, 弟兄姐妹， setiap orang punya gaya hidup yang berbeda, bukan? 每个人都有生活的方式的不一样。 Coba lihat kanan dan kiri, 你看你 depan 左右 belakang. 边、前后， Dari cara berpakaian, rambut kita gitu ya, itu aja sudah berbeda-beda. 我们看我们的服装、我们的发饰都是不同的。 Dan kalau soal penampilan kita tidak bisa berkata bahwa yang ini baik, yang itu nggak baik, kamu harus ikut aku. 你不能够说这个不好，这个不妙，你必须要跟着我。 Setiap orang punya preferensinya masing-masing, punya gayanya masing-masing. 每个人都有他自己的样式不一样， Yang cocok untuk dirinya. 来适合他自己。 Bagi saya tidak suka make up. 对我来说，我不喜欢化妆。 Ketika dituntut, dipaksa untuk make up, wah saya bisa stres gitu ya. 如果要我强迫我去化妆，我就会感到很有压力。 Tapi mungkin berbeda dengan ceme-ceme yang lain di tempat ini. 可能对其他姐妹又不同。 Kalau nggak make up rasanya kayaknya ada sesuatu yang kurang seperti itu. 如果你没有化妆的话，你觉得好像缺少些什么？ Setiap orang punya lifestyle-nya masing-masing, gayanya masing-masing. 每个人都有他的样式，他的方式不一样。 Tapi ada satu hal yang semua orang yang percaya kepada Tuhan harus sama. 但是每一个相信主的人有一样的必须相同的。 Yang tidak bisa berkata bahwa punyaku beda dengan punyamu. 你不能够说我所拥有的为什么跟你的不一样？ Mari bersama-sama kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 17 sampai 21. 我们一同来打开腓立比书第3章第17到第21节。 Filipi 3 ayat 17 sampai 21. 腓立比书第3章17到21节。 Saya memakai terjemahan TB baru yang kedua. 我是用最新的翻译本。 Mari lihat bersama-sama di dalam layar. 我们一同看这个荧幕。 Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. 弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人，因为有许多人行事是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们，他们的切忌就是沉沦，他们的神就是自己的赌父，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那叫万有归附自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他的荣耀的身体相似。
Demikian firman Tuhan. 上帝的话到此， Bapak Ibu dan Saudara, 弟兄姐妹， untuk memiliki gaya hidup orang Kristen yang Tuhan inginkan, 我们要活出让主耶稣要的生活方式。 lewat firman Tuhan di dalam Filipi tadi yang dibacakan ada dua hal yang perlu kita pelajari. 透过刚才腓立比书里面有2件事情，我们必须要学习。 Yang perlu kita renungkan, yang perlu kemudian kita lihat bagian mana yang Tuhan ingin kita berubah di situ. 我们必须思考，我们要看哪一个部分是神要改变我们的。 Untuk memiliki gaya hidup orang Kristen, 如果我们要说基督徒生活的方式样式， yang pertama kita perlu mencari teladan. 第一我们要寻找的就是榜样， Siapa model kita? 谁是我们的榜首？ Kemudian lifestyle-nya kita, gaya hidupnya kita berdasarkan kepada identitas dirinya kita. 然后我们基督徒生活的样式就靠着我们的身份。 Yang pertama kita akan masuk di bagian teladan. 第一方面，我们就谈到榜样。 Mari kita lihat di dalam ayat berikut. 我们再继续看接下来的一段。 Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. 弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。 Saudara yang mengatakan hal ini siapa? 这句话说这句话是谁？ Surat Filipi ditulis oleh siapa? 腓立比书是谁写的？ Surat Filipi ditulis oleh Paulus. 腓立比书是保罗所写。 Paulus berkata kepada jemaat Filipi yang ada pada saat itu, 保罗写信给腓立比在当时的教会， dia bilang ikuti teladanku. 你要效法我， Aku ini modelmu, 我是你的榜样，你的样式， ikuti seperti aku. 你要效法我， Dan perhatikan mereka juga yang hidupnya sama seperti aku. 你要留意那些照我们榜样行的人。 Saudara, 弟兄姐妹， kesannya sombong nggak sih? 你觉得好像有一点骄傲吗？高傲吗？ Jikalau saat ini saya berkata, ayo jemaat, kalian harus ngikut gayanya saya. 如果今天我对你们说，会友们、信徒们，你今天要效法我的样式， Semua yang cewek harus rambut pendek kayak saya. 所有的女生，你的头发必须短的，好像我一样。 Saya suka makan apa, kalian harus ikut. 我喜欢吃什么，你们必须跟着吃。 Kalian pasti akan berkata, siapa lu gitu ya. 你们也是说你是谁？ Sekalipun kamu hamba Tuhan, 虽然你是神的仆人， kayaknya nggak cukup kuasamu untuk membuat kami ngikut kayak engkau. 你没有这个权利来让我来跟着你。 Dan memang saya sendiri ya, ketika mempersiapkan bagian ini, saya juga, kenapa ya dapat ini ya? 当我在预备我这个讲稿的时候，我说为什么我会得到这个讲稿？ Karena bagi saya, kalau saya renungkan, kayaknya sulit bagi saya untuk mendapatkan ada bagian di dalam diri saya yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. 所以我就在想，我在思考，我有什么地方的榜样让别人可以学习？ Apalagi bagi orang-orang yang ekornya pernah terinjek oleh saya. 特别是那些他的尾巴曾经被我踩过的人， Artinya orang-orang yang secara sadar nggak sadar, saya pernah sakiti. 或者是我不知不觉的曾经伤过了他。 Pasti mereka akan berkata, orang ini nggak bisa jadi teladan. 那个人一定肯定是说，这个人不能够成为榜样。 Dan bagi saya juga kayaknya nggak, masih belum bisa ngomong seperti itu. Ikuti saya, teladani saya belum bisa. 我还没有这个胆敢的去说你要效法我。 Next, 接下来， kenapa Paulus bisa berkata bahwa ikuti teladan saya gitu ya? 为什么保罗会说你要效法我？ Karena dalam 1 Korintus 11 ayat 1 Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 在哥林多前书里面，保罗也说你要跟随我，就好像我跟随基督一样。 Jadi waktu Paulus bilang, teladanilah aku, ikutlah aku seperti aku, bukan karena semata-mata berdasarkan ini loh dirinya Paulus. Tapi Paulus sudah terlebih dahulu meneladani, melihat modelnya Tuhan Yesus seperti apa. 意思就是说，保罗的意思就是说，你要效法我，因为我已经效法了基督的那个样式。
ketika saya berpikir, kok bisa ya Paulus meneladani Tuhan Yesus? 我在想保罗为什么能够效法基督？ Padahal dia bukan salah satu dari 12 murid ya. 其实他不是12门徒当中的一个， Dia percaya Tuhan Yesus waktu di dalam perjumpaan dia di Damaskus. 就是当他在大马士革的路上，他遇到耶稣。 Tapi memang ada hal yang tidak tercatat di dalam Alkitab. 但是有些事情，有些没有记载在圣经上。 Kalau tidak salah ingat, ada sekitar 3 tahun Paulus sebelum melayani, Paulus memiliki waktu sendiri sendirian, dan di situ Tuhan sendiri yang kemudian melengkapi dia menjadi muridnya. 有3年的时间，主装备他成为他的门徒。 Yang dulunya mungkin waktu dia dengar tentang pengajaran Tuhan Yesus, yang sebelum dia percaya, waktu itu dia merasa yang ini ajarannya nggak benar gitu. 当还没有信耶稣的时候，他深信主耶稣的教导是错误的。 Mungkin dulu dia pernah ketemu sama Tuhan Yesus 可能以前他遇到耶稣，也许 secara langsung. Tapi waktu belum percaya, waktu hatinya belum dibaharui sama Roh Kudus, di situ dia tidak bisa melihat Yesus itu siapa. 当他的心里还没有被圣灵更新的时候，他看不到谁是耶稣。 Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, di situ Roh Kudus menolong dia untuk melihat kebenaran Tuhan Yesus itu seperti apa. 当他看到主耶稣的时候，圣灵帮助他，让他晓得谁究竟是耶稣。 Dan ketika dia mendengarkan pengajaran rasul-rasul yang lain, dia bisa melihat, oh seperti ini Tuhan Yesus waktu jadi manusia. 所以当他从使徒的口中，他也知道原来主耶稣的以前是这个样式。 Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dari rasul-rasul ataupun orang Kristen yang ada pada saat itu, 在当时他能够感受到的，他听到的，他看到的那些使徒或者是信耶稣的人， dan berdasarkan perjumpaan dia dengan Tuhan secara pribadi, 而且他独自的见到主耶稣， membuat dia bisa meneladani Tuhan Yesus. 让他可以效法基督。 Jadi Paulus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku ngikut Tuhan Yesus. 所以保罗说：“你效法我，就如同我效法耶稣。” Dan memang kalau kita lihat surat-surat Paulus, di situ kita bisa melihat Paulus itu adalah orang yang seperti apa. 在保罗书信里面，我们知道保罗是究竟的何等人。 Saudara, 弟兄姐妹， apakah kita sudah meneladani Tuhan Yesus? 我们是否已经效法基督？ Mari saat ini kita lihat kutipan berikut. 我们来再看一段的摘文。 Yang namanya teladan itu tidak mudah untuk dilakukan. 我们是不是个榜样？是不是我们很难去学的？ Ada seorang yang bernama Albert. 有一个人叫做艾伯特， Dia berkata teladan bukanlah hal utama dalam mempengaruhi orang lain. Teladan adalah satu-satunya kunci. 他说榜样不是影响他人的主要因素，而是唯一的因素。 Kalau kita sebagai orang tua ingin mempengaruhi anak-anak kita ataupun kita sebagai orang Kristen ingin mempengaruhi keluarga kita, sahabat kita, orang di sekitar kita untuk percaya kepada Tuhan, kita perlu menjadi teladan. 我们要给我们的孩子成为我们的榜样，或者是我们要成为我们四周围没有信主的人，我们必须先要有一个榜样。 Next. Kemudian dikatakan bahwa kita semua bisa memberikan, ini ada editannya sedikit ya. Kita semua tahu bahwa contoh yang baik lebih efektif daripada nasihat. Jadi berikanlah contoh yang baik dan orang lain akan mengikutinya. 我们都知道，好的榜样比劝勉更有效，所以树立一个好榜样，让人很快的去效仿。 Saudara, 弟兄们， apakah kita sudah punya teladan orang untuk kita jadikan model? 我们是不是有一个榜样，让人成为一个样式？ Apakah kita sudah memberikan teladan bagi orang lain? 我们是否已经设下一个榜样给别人？ Saudara, waktu saya ketemu dengan seorang anak 弟兄姐妹，当我遇到一个孩子， di dalam spiritual direction,
在这个主日学里面的一个孩子， Saya sedang belajar menemani anak-anak di dalam perjalanan rohani mereka dengan Tuhan. 我在教导他们怎么样，他们属灵的道路在属灵道路中， Anak-anak yang orang tuanya Kristen, 父母们都是基督徒的话， dari kecil mereka ke sekolah minggu mereka diajar tentang Tuhan. 他们从小就开主日学教导认识上帝。 Tapi kadang-kadang sulit bagi kita untuk tahu sebenarnya apa yang mereka tahu, apakah itu yang mereka yakini dan bagaimana pengalaman mereka dengan Tuhan. 所以我们的教导是不是他们已经认识我们所要教导的那个主？ Jadi saya sedang belajar dan saya sedang mempraktekkan dan saya mencari anak-anak untuk yang mau gitu ya ketemu sama saya. 我在学习，我在教导，我要寻找孩子们愿意跟我一起培训。 Dan kisah anak ini saya sudah minta izin sama anaknya ya untuk ngomong gitu ya. 我已经得到他的准许，我跟这个孩子说， Karena di dalam perbincangan kami, di dalam pertemuan kami, saya tidak boleh mengutarakan, membocorkannya ke luar sekalipun itu dengan orang tua. 我在教导他跟他辅导的时候，我不能够把它泄露给外人。 Kecuali apa yang dia sampaikan, anak tersebut sampaikan berbahaya bagi keselamatan jiwanya atau orang lain. 因为如果孩子一诉说出去，都能够妨碍到别人的身心。 Jadi kalau saudara mau ketemu saya, jangan khawatir ya saya bocorin rahasia saudara gitu ya. 你不要怕，如果你找我要谈的时候，我不会泄露你的秘密。 Saya juga udah minta izin sama mamanya gitu. 我已经得到他父母的准许。 Saudara, satu kali waktu ketemu sama anak ini, anak kita gitu ya, anak sekolah minggu kita. 我在做到我们主日学的学生， Saya bertanya gimana kabarmu hari ini? 我问他你今天好吗？ Dia bilang baik. 他说很好。 Terus saya bertanya, apanya yang baik? 我在问他你什么地方好？ Dia bilang semuanya baik. 他说全部都很好。 Kalau begitu di dalam kehidupanmu yang baik, kamu melihat Tuhan itu seperti apa sih? 在你的生命当中，你一切都好的话，你如何看待你的主？ Terus dia bilang, 他说 saya melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. 我看到的主是一位非常美、非常良善的主。 Saudara, kalau punya anak seperti ini gimana perasaannya? 如果你有这样的孩子，你有什么样的感受？ Senang bukan? 你一定很高兴。 Tapi sebagai mantan guru sekolah minggu, saya bertanya-tanya nih gitu ya. 我是一个曾经教过主日的学生，我才问。 Ini jawabannya jawaban secara otak pengetahuan karena dari kecil udah diajarin. Iya, kalau semua hal yang baik itu dari Tuhan, seperti itu ya. 因为这样的教导是在从小孩子身上，他自然而然发出一切都是上帝良善的， Atau benar-benar dia bisa merasakan meyakininya. 还是他能够感受到，他相信。 Lalu saya bertanya lagi ya. 然后我再问， Kalau satu kali kondisi hidup kamu nggak baik-baik. 如果有一朝你的生活状况不是很好， Kalau satu kali gitu ya, hidup kamu, hari-hari kamu ini ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kamu suka, yang kamu sayang, itu hilang. 如果有一朝你所喜欢的东西突然间不见了， Bagaimana menurut kamu Tuhan itu? 你根据你的话，那么上帝是如何的呢？ Dia bilang, sejenak dia berpikir, dia bilang, iya, Tuhan tetap baik. 他想了一会，他说：“上帝依然是良善的。 Saya masih ragu nih gitu ya. ”我仍然在怀疑， Jadi saya nanya lagi, 我在问： kalau begitu bagaimana perasaanmu kalau sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidupmu, kalau kamu kehilangan hal yang kamu suka, bagaimana perasaanmu? 你的感觉如何？这样在你的生命当中，你失掉了一件你最宝贵的东西。 Karena biasanya kalau kita tanya pasti baik-baik gitu ya. Tapi ketika ditanya perasaan mulai mikir, mulai merasakan gitu ya. 刚才我们问他的时候，他说一切都很好，但是我们问他的感受的时候，他开始思考。 Saudara, jikalau hari ini apa yang saudara punya, yang saudara sayangi, itu kemudian hilang, bagaimana perasaan saudara? 你的感受如何？如果今天你很喜欢的、喜爱的一种某种物件，你失去了，你一定很悲伤。 Apalagi ketika permasalahan itu terus muncul dan gak bisa selesai. 孩子突然间这个事情突然发生，也不能够有解决办法。
perasaan itu akan bergejolak dan membuat kadang mungkin bertanya, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Ada apa ini Tuhan? Kenapa engkau nggak di sini? Kenapa engkau nggak menolong? Kenapa begini dan begitu? 你的感受一定是沸腾，你就会问上帝为什么会这样？为什么会那样？为什么会造成这个情况？ Anak ini berkata, 再一次回答 it's okay. 还很好，还好。 Saya bertanya, kamu nggak akan komplain kah dengan Tuhan? 我问他，你是不是没有提出你的反驳力吗？ Kamu lihat Ayub awalnya bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Tapi kemudian setelah teman-temannya bombardir, siapa salahmu, salah siapa nih gitu ya. Kamu kehilangan uang, harta benda, anak-anak, bahkan kesehatanmu, salah siapa. Dan kemudian kita lihat di Ayub pasal-pasal berikut, dia bertanya kepada Tuhan bukan? 我们看到亚伯说，赏赐耶和华，收起的也是耶和华。可是当他的朋友问他的时候，他就开始有些困扰，他就问上帝为什么会发生？ Dengan muka dan yang tenang, senyum, dia berkata, "It's okay, saya tidak akan komplain." 用一种很祥和而且微笑的方式说：“我不会去诉求， Kalau terjadi ya sudah, 发生了就算了吧， it's okay. 没有问题。” Saya belajar dari anak ini. 我从这个孩子身上学习， Sekalipun anak ini masih kelas 6 SD, 虽然这个孩子还是小学6年级， tapi saya nggak punya hati seperti dia. 我没有这个心智好像他。 Dan saya kenal mamanya, ketika berinteraksi dengan mamanya, ketika saya berpikir kenapa ya anak ini kok bisa seperti ini gitu ya. 我跟他妈妈有一个互动，我就问他为什么这个孩子会有这样的情形。 Ketika saya melihat tentang dari sosok mamanya, saya tahu ini bukan mamanya yang ajarin secara langsung saja gitu ya. Tapi anak ini melihat sikap hidup mamanya. 但是我知道这个孩子没有从他父母上学到什么，然而这个孩子从妈妈身上的态度学习。 Karena dari si mama saya melihat banyak hal juga bahwa orangnya adalah hatinya yang besar gitu ya. 因为我知道他的母亲，他的心胸广敞， Seringkali berkata is okay, 他常常说没问题， biokin lah. nggak masalah。 Ketika diminta pelayanan melakukan ini itu sesuatu yang mungkin sebenarnya awalnya itu bukan kemampuan utamanya dia gitu ya. Dia kan punya kemampuan di situ, tapi kemudian dibilang is okay, ya sudah. 虽然我要求他侍奉，他的能力没有在那个侍奉范围之内，他说没问题。 Ketika dia harus mengorbankan waktu tenaganya untuk datang ke gereja melampaui dari orang-orang yang lain. 当他愿意侍奉，他花时间超乎其他人的时候， It's okay bagi dia. 对他来说没问题。 Dan ketika ada sesuatu pertanyaan yang lebih dalam yang saya tanyakan, kalau kamu ngalamin kayak gini gimana? 我在问你更深的问题，如果你经历一些事情的时候，你要怎么样？ Ikong biokin lah. Dia mengatakan tidak masalah. Saudara lihat, 弟兄姐妹，你看， anak kita waktu kecil, apa yang diajarkan oleh orang tua kita, itu seringkali itu lewat, tetapi kita menjadi seperti apa kita seringkali itu kayak copy paste dari papa mama kita. 我们常常看到小孩子，我们就看到父母的一切行动，就影响到、影印到孩子身上。 Jadi contoh teladan kita itu sangat penting bagi orang lain. 我们生活的榜样对别人很重要。 Tapi teladan kita gitu ya, bukan supaya nih biar gua hebat dilihat orang baik gitu loh lah. Jadi ada orang-orang yang teladan, ya itu contoh cik baik banget ya gini gitu ya. 所以的榜样不是说我很了不起，是我很了不起，所以你们要跟着我。 Tapi ketika kita ingin menjadi teladan, 当我们要成为一个别人效法我们， ingat bahwa kita meneladani Tuhan Yesus atau orang-orang di sekitar kita yang kita bisa lihat ada Tuhan Yesus di dalam dirinya. Dan kemudian orang yang mengikuti kita akan mengikuti Tuhan Yesus. 当我们看到我们跟随主耶稣，是周围的人看到我们的时候，他们也跟随着主耶稣。
Next. Siapa teladanmu? 你是什么？你是谁的榜样？ Karena kita manusia berdosa, nggak bisa nganggap satu orang menjadi teladan kita. 我们是个罪人，我们不能够把一个人当成是我们榜样。 Tapi apa yang engkau bisa pelajari dari orang-orang Kristen di sekitarmu, pelajarilah itu. 但是你可以从你四周围基督的身上的好处，你可以学习。 Siap menjadi teladan. 你是不是愿意成为一个榜样？ Yang kedua, 第二方面， untuk punya gaya hidup orang Kristen, 一个基督徒的生活样式， kita perlu mengingat, meyakini bahwa apa identitas diri kita, 我们不要忘记我们的身份， yaitu warga surga. 也就是天国的子民。 Di dalam Filipi tadi 在刚才的腓立比书里面， dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. 刚才腓立比里面书说的，他们的心胸下载，他们所做的一切都是他们的赌父。 Ini ada ciri khas warga dunia. 这个就是我们属世人的一些特征。 Dikatakan warga dunia itu adalah orang yang pikirannya semata-mata tertuju kepada kepada perkara dunia. 属世的人，他的一切的心思意念都在属于属世的一件事情。 Mereka memikirkan apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, kekhawatiran dan yang lain. 他们在专注什么会发生，将会发生。 Dikatakan next, Paulus berkata sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ia akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. 因为我们公民的身份是在天上，在那里我们也等候主耶稣基督成为我们的救主。他将改变我们卑微的躯体，使之像荣耀的圣体，按照他征服万物的能力。 Jadi kita orang Kristen adalah warga surga. 我们基督徒就是我们天国的子民。 Mari kita lihat bersama-sama sebagai warga surga. 让我们来看我们天国的子民， Kita punya perjalanan menuju keutuhan atau wholeness. 我们就是有一个完美的人生，完整性的人生。 Ketika kita dikatakan kita adalah warga surga, bukan berarti kemudian sudah lupakan dunia, gak boleh lagi makan, harus puasa setiap hari gitu ya. Harus tinggal di dalam gereja, harus 24 jam baca Alkitab, 24 jam doa. Kemudian tidak usah kerja dan yang lain ninggalin dunia gitu ya. Bukan seperti itu. 我们关于属灵的事情，并不是说我们要离开这个世界，我们要住在教会里面，每天读经，每天祷告，并不是如此。 Jadi bayangkan bangunan gereja sebesar apa yang bisa menampung kita semua kalau kita punya pemikiran kayak gitu. 如果没有这样的思维的话，我们教会需要多大来能够容纳这些人？ Saudara, ketika Tuhan Yesus memanggil kita menjadi orang percaya gitu ya. 当主耶稣呼召我们成为一个信徒， Dia nggak langsung ambil kita masukin langsung ke surga gitu ya. 他没有马上把我们拿起来放在天国里， Kita masih tetap hidup di dalam dunia ini. 我们依然活在世上。 Nah jadi begini, warga surga itu artinya kita tidak meninggalkan dunia ini, hidup di dalam dunia ini. Tetapi jangan semata-mata pikirkan hal jasmani. 我们在天国的子民，我们生活在世事上，并不是只有在物质上。 Jadi perhatikan juga hal rohani. 我们也必须关注属灵的事。 Bukan berarti hanya mikirin rohani, yang jasmani lupa. Gak mandi, gak makan, gak masak, gak ngurus anak, gak. 我们专注属灵的事，并不是说我们不洗澡、不关注孩子、不煮饭等等，不是这样。 Dan ketika kita memperhatikan hal rohani dan hal jasmani, keduanya itu saling berkaitan. 这个属世跟着这个属灵有彼此的相关。 Salah satu alasan kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia jadi manusia, 其中一个原因，为什么主耶稣来到世上？
adalah supaya kita punya gambaran yang nyata itu. Kasih Tuhan, gaya hidup anak Tuhan itu seperti apa. 让我们可以感受到神的生活状况，而且在我们生命里面的一些情况。 Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan kita keturunannya sudah berdosa, kita sudah tidak bisa lagi hidup seperti yang Tuhan inginkan. 自从亚当夏娃犯罪以后，我们成为他的子孙们，我们不能够像上帝所要的那么完整。 Dan kalau kita hanya sekedar tahu tentang perjanjian lama gitu ya. Jadi kayak ngawang-ngawang Tuhan sayang sama kita, Tuhan maha hadir. Itu seperti apa sih gitu ya. 如果我们只是停留在旧约里面，神爱我们，我们只有停留在那个时段。 Tapi memudahkan bagi kita untuk bisa memahami hal-hal rohani jikalau kita bisa melihat dengan nyata. 如果我们能够明白属灵的事，当我们切身看到， Misal ketika kita membaca kitab kisah tentang Sakius. 当我们看到这个撒该的故事， Atau perempuan di tepi sumur. 还是在井旁边打水的妇女， Kita bisa membayangkan kira-kira sosoknya Tuhan Yesus seperti apa yang membuat Sakius itu mau turun dan bertobat. 我们可以看到要怎么样主耶稣靠近撒该的时候，他从树上下来，他愿意悔改。 Karena waktu dia bertobat, Tuhan Yesus nggak bilang, Sakius, kamu ya sudah berdosa. Kalau kamu nggak bertobat, kamu mati masuk neraka. Tuhan Yesus ngomong kayak gitu nggak? 主耶稣并没有说撒该你下来，你犯罪了，你一定下到地狱去。 Tuhan Yesus hanya ngomong, Sakius turun, aku mau menumpang di rumahmu. 主耶稣说撒该下来，我要住到你家里去。 Kebutuhan Sakius, dia merasa ditolak orang-orang di sekitar. Dia ketika melihat Tuhan Yesus mau bersama-sama dengan dia. Saya yakin di sana dia melihat sosoknya Tuhan Yesus adalah sosok orang yang menerima dirinya apa adanya. Sekalipun dia adalah orang yang berdosa. 虽然撒该是个犯罪的人，虽然四周围的人都拒绝他，他看到主耶稣那么迎接他、欢迎他。 Dan itu bisa membuat kita membayangkan, kalau menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, seperti Tuhan Yesus mencoba membukakan hati kita menerima orang lain yang bersalah kepada kita. 所以我们可以看到，就好像主耶稣一样，当主耶稣欢迎每个人的时候，打开他的心门，欢迎都每一个人。 Memang kita tidak seperti Tuhan Yesus yang kemudian langsung bisa ya. Itu perlu proses. 但我们不像主耶稣一样，我们需要一个段过程。 Nah, jadi dari hal jasmani kita bisa melihat nih tentang hal rohani. 从我们肉身看，我们可以看到属灵。 Ataupun misalnya saudara di sini yang punya pasangan, maksudnya yang suami istri duduk bersama, boleh nggak coba peluk gitu ya? Maaf Pak ya, Pak Luther nggak bisa ini ya. Coba rangkul suami atau istrinya, boleh? 你可以楼像你的太太或者先生吗？可以吗？ Atau sahabat boleh saling. 还只是好朋友。 Saudara, kalau kita jarang sekali bisa merasakan disayang oleh orang. 我们常常很难感受到我们被别人所爱。 Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh bukan hanya sekedar tahu Tuhan sayang kita, tapi kita bisa merasakannya di dalam perasaan dan bahkan tubuh fisik ini. 但是我们仍然依然可以感受到，不单单是感受到，我们可以感受到我们的肉体的实质感。 Makanya kalau bagi orang tua yang punya anak kecil ya, ketika peluk mereka bilang, Mama atau Papa sayang kamu, seperti ini Tuhan Yesus sayang sama kamu. 就好像父母他搂他的孩子，就说父母爱你，就好像主耶稣如此爱我们一样。 Karena ketika kita dalam masa bergumul, apa yang kita tahu itu seringkali akan tidak sinkron dengan perasaan dan tubuh fisik ini. 当然，我们知道，当我们困扰的时候，我们的思维跟我们的心然往往是不一致。 Tapi seringkali ketika kita bisa melihat hal-hal dunia gitu ya, maksudnya yang kita bilang dunia gitu ya, kehidupan dikasihi, mengasihi, dipeluk, kemudian makan, yang minum. Ketika kita bisa mengkaitkan dengan hal rohani, di situ kita akan bisa merasakan Tuhan lebih dalam lagi. 我们可以看到，我们在世上，我们伺候，我们爱我们的孩子，我们一起搂抱，但是我们以属灵的上帝依然是爱我们一样。 Contoh ketika kita melihat alam ini, ini bunga bagus. 当我们看到这个世界，我们看到这花好漂亮， Nanti mungkin di surga akan lebih bagus dari ini. 可能在天更比这个更好。 Tapi bagusnya ini coba dinikmati sama Tuhan. Tuhan, wih hebat ya. Engkau bisa buat bunga ini seperti ini.
主啊，你真的很了不起，能够创造出这么好的话。 Saudara, 弟兄姐妹， ingat, perhatikan hal dunia, hal jasmani, tapi perhatikan juga hal rohani. 你要注意属世你也要注意属灵的事。 Saya boleh minta tolong Saudara Eri dan Saudara Suwanto gitu ya. Boleh diikat, ikat terserah mau diikat seperti apa gitu ya. Boleh naik ke atas sedikit nggak supaya yang lain, teman-teman yang lain bisa 把他的 melihat. 手绑起来， Ikat semua, 绑起来。 ikat semua tangan di sini. Siapa yang bisa bantu? Ayo, biar cepat nanti kalau nggak kita nggak pulang. Bisa bantu? Ayo, 把他整个手都绑起来， ayo silakan bantu, ikat dia. 把他绑起来。 Hari ini Eri jadi ini ya. Saudara, kita manusia berdosa. 弟兄姐妹，我们都是罪人。 Ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita, 当我们在母胎的时候， sekalipun waktu kita dalam kandungan kita belum berbuat dosa, 虽然在母胎里面我们还没有犯罪， kita sudah punya kecenderungan keberdosaan. Banyak lagi tuh, biar kelihatan. Kalau kayak gini nggak terlalu kelihatan gini ya. 但是在母胎里面我们都有犯罪的前兆。 Lagi, silakan. Habisin. Nggak habisin nanti dimarahin sama ini ya. Happy ya, ngabisin. Dosa natur ketika kita manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, kita punya kecenderungan keberdosaan, ada natur dosanya kita. 我们都有天然的犯罪感，自从亚当与夏娃留下来， Dan kemudian kita punya pola atau kecenderungan keberdosaan. 我们都有这个犯罪的这个潜在式。 Dan keberdosaan kita ataupun natur keberdosaan kita, kecenderungan kita itu membuat kita terikat seperti ini. 我们这种犯罪的自然式就好像被捆绑一样。 Enak diikat seperti ini? 你觉得愉快吗？就被绑起来， Tidak nyaman katanya. 不舒适。他说， Boleh hadap ke depan? Jalan aja susah gitu ya. Nah, saudara, kita orang Kristen sekalipun percaya Tuhan Yesus gitu ya. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib gitu ya. Dosa dari Adam dan Hawa sampai nanti dunia gitu ya. Akhir dunia itu semuanya sekali udah diselesaikan untuk selamanya oleh Tuhan Yesus. Status kita adalah status orang bebas. Ya, anak Tuhan. Tetapi kita punya kecenderungan keberdosaan. Dan ketika kita punya kecenderungan keberdosaan gitu ya. Boleh bantu? Suwanto deh, lagi gitu ya. Jadi pelan-pelan ikat dia lagi ya. Tapi ikutnya benar-benar banyak gitu ya. Nah, waktu kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita punya anak ya. Ada hal yang kita, kebiasaan kita, cara kita mengajar mereka. Kemudian tindakan kita yang salah bukan? Jadi itu kemudian anak menangkap dan anak punya pola kecenderungan cara hidup yang salah. 孩子们都有这种的倾向，它就是犯罪的倾向。 Dan ketika orang tua berpikir dengan cara ini, aku ingin mengasihi anak. Tapi ternyata si anak yang punya natur keberdosaan melihat itu adalah cara orang tuanya melukai dia. Sehingga dia terluka. Misal ya, orang tua bilang gitu ya, coba lihat cicimu, kokomu, pinter. 父母常常喜欢拿一个榜样，你看你的兄姐们，他们都很好， Tujuannya baik bukan? 他的目的好， Motivasinya baik. 他的目的很好， Tapi anak bisa merasa sakit hati. 但是孩子会受伤。 Ketika dia sakit hati, dia terikat. Dia ngerasa diri bodoh dibandingkan kokoknya, ciciknya. 当他受伤的时候，他就觉得好像被捆绑，比起他的哥哥姐姐。 Dan kalaupun dia berjuang untuk bisa belajar, dapat ranking,
他无论如何埋头学习，要得到名列前茅， dia akan terus terikat. 他依然被捆绑。 Karena apa? Karena motivasinya adalah membuktikan diri, aku anak pintar di depan papa dan mama. 所以他就说：“我要在我父母的面前，我是一个乖孩子。 Sampai nanti besar pun, 直到 punya 他长， perusahaan, punya kedudukan yang baik, tetap kalau tidak diselesaikan dengan Tuhan, itu akan tetap terikat. 所以直到他长大，他成为企业家，他依然有这样的心思。 Anak tersebut ataupun orang dewasa tersebut akan terus merasa diri tidak cukup. 所以这个虽然他已经成长了，但是他觉得依然不够。 Sehingga identitas yang dia pegang adalah aku, sekalipun aku anak Tuhan tahu, tapi keberhargaan diriku berdasarkan kemampuanku. 所以他就有一个身份，他就在讲，我有这个身份是因为靠着我自己的聪 Satu 明。 kali kalau 有一次。 dia kehilangan kemampuannya, dia akan kolaps, runtuh. 如果有一次，当他失去他的能力的时候，他就会失败。 Ketika satu kali orang meremehkan dia, dia akan berkata, dia mungkin juga merasakan, kalau aku tidak mampu, aku tidak bisa, Tuhan juga tidak akan menerima aku. 所以有人轻藐视他的时候，他说我办不到，所以上帝也能够击灭我。 Jadi kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak gitu ya, itu akan sangat mempengaruhi cara hidup, cara berpikir mereka. 所以我们成为一个周围的人或者父母，我们要考虑到他的思维。 Dan kalau kita berpikir tentang masa lalu kita akan melihat, aduh salahnya orang tua, salahnya siapa gitu ya. 如果我们看我们的以往，我们会错怪我们的父母。 Jangan hanya menyalahkan mereka, karena mereka pun punya kecenderungan keberdosaan dan mereka belajar melihat dari orang tua mereka. 不要错怪他们，他们也有犯罪的倾向，他们也看他们的先辈们的榜 Yang 样。 perlu adalah kita datang sama Tuhan melihat pola kita yang salah yang mana, 最要紧，我们来到神的面前，我们的方式是如何的？ berproses dengan Tuhan. 我们跟上帝的过程当中， Waktu berproses nggak gampang, 我们在这个过程不容易， sulit. 很难。 Tapi 但 dengan 是 berproses dengan Tuhan, Tuhan membebaskan. 我们以上帝的这种过程当中，上帝释放我们 Ikatan-ikatan ini. 所有的这个被绑的Sehingga identitas diri kita, 知道我们的身份， kita tahu kita adalah warga surga 我们知道我们是天国的子民， yang dikasihi oleh Kristus. 是基督所爱的， Bukan karena apa yang kita bisa. 不是因为靠着我们能够做， Bukan karena kita cantik, 不是因为我们的美貌、 kita kaya, 我们的财力。 susah. Siapa yang tadi ngikat ini? Tapi itulah, ada hal-hal tertentu di dalam diri kita yang kadang-kadang sulit untuk dilepas. 所以当有时候有某些东西我们自己无法释放。 Tapi kalau ada hal yang kita tidak mau, cuma selesaikan sebagian, ya kayak gini. 如 Tangan 果 bebas, kaki terikat. 如果我们愿意的话，只有释放在手部、脚部，我们不要。 Gunting sendiri ya, selesai. Saudara, 弟兄姐妹， gimana dengan kita? 我们又如何呢？ Mari saat ini saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. 让我们大家低头，我们在上帝的面前祷告。 Saudara, siapakah teladan saudara saat ini? 弟兄姐妹，谁是你目前在心中的榜样？ Jikalau saudara tidak bisa menemukan bahwa saudara memiliki teladan, 如果你觉得你不能够拥有一份的榜样， minta sama Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan siapakah yang bisa menjadi teladan bagiku. 你向上帝求告主啊，谁将成为我的榜样？ Tapi jikalau saudara ada, 但是如果你有， mari coba lihat apakah orang tersebut meneladani Tuhan Yesus. 但是你要看那个人是不是已经效法基督。
Apakah saudara bisa melihat orang tersebut meyakini identitas dirinya sebagai orang yang dikasihi Tuhan? 你是否可以看到他那种榜样都能够是爱上帝的人？ Bisakah saudara melihat ada kebebasan di dalam dirinya? 你是不是可以从他身上看到那种的释放自由？ Rindukah saudara untuk hidup bebas di hadapan Tuhan? 你是否渴慕在神的面前，你有得到释放的自由？ Mari tanya Tuhan, ada belenggu-belenggu seperti apa 让我们来问神啊，我身上有什么的枷锁， yang membuat saya tidak bisa mengklaim identitas seorang yang dikasihi Tuhan? 让我们可以明白，我们有这个身份，我们是不配上上帝的对等。 Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menolong kami sekali lagi melihat kerinduan-Mu. 主耶稣，我们感谢你，我们可以让我们看到，而且我们可渴慕你。 Engkau datang menjadi manusia, 你来到世间成为人， menjadi contoh bagi kami. 成为我们的榜样。 Seperti apa hatimu sebagai manusia yang sempurna? 你心里要如何成为一个完全的人？ Seperti apa engkau meyakini identitasmu sebagai orang yang dikasihi oleh Bapa dan Roh Kudus? 你要怎么样如何看待你的天分、你的身份，就好像圣灵天父爱你一样。 Tuhan Yesus, ajari kami, 主耶稣教导我们， buat kami berani mengalaminya, 让我们可以经历到， untuk berjalan, 让我们行走， memiliki sikap hidup, gaya hidup seperti Engkau. 让我们在行走的路程当中，我们拥有你的榜样。 Dan jikalau satu kali kami bisa dapatkan orang yang menjadi teladan, 当我们得到一个能够成为我们生命中榜样的人， jikalau ada kami bersyukur, 如果有的话，我们感恩； jikalau tidak ada is okay. 如果没有的话，也没问题。 Karena tidak semua orang bisa menjadi orang yang perfect. 没有一个人能成为一个完整的人， Karena semua orang sedang dalam berproses 因为每个人 perjalanan. 都是经历过磨练。 Kami tidak sempurna, 我们不完美， tapi Engkau yang menolong kami perlahan-lahan menyempurnakan kami. 求主你帮助我们，让我们慢慢的能够成为一个完美。 Dalam nama Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. 奉我主耶稣基督，奉您的名祷告， Amin. 阿门。